Assalamualaikum kepada Ustazah Haja Makia Tusaripah. Saya Nur Aiman Fakri bin Nur Hisham. Nombor metrik saya 2021123255. Ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu yang pertama Nabisha binti Makno Manokaran, yang kedua Ismail Izzatul Amisha binti Ismail, dan yang ketiga Amira Zahida binti Ahmad Buang. Kami telah memilih tajuk berkaitan isu plagiat dalam pendidikan di Malaysia, faktor gejala dan langkah mengatasinya. Kami telah memilih tajuk ini kerana ia merupakan satu tajuk yang sangat menarik untuk diulas pada zaman ini. Tajuk ini juga sangat sinonim dengan masyarakat mutakhir ini kerana isu plagiarism merupakan satu masalah dari segi etika yang tidak asing lagi dalam pelajar-pelajar. Ia merupakan perkara yang sering berlaku di sekolah maupun di universiti. Plagiat atau plagiarism bermaksud menculik atau merompak yang diambil dari bahasa Latin, iaitu plagiarius. Ia didefinisikan dengan mencuri atau mengambil idea seseorang tanpa memberikan penghargaan, iaitu kredit, kepada pemilik asal karya tersebut. Plagiarism ini juga dapat didefinisikan dengan menggunakan idea perkataan karya, pengeluaran dan penyelidikan orang lain tanpa kelulusan atau pengakuan penulis atau penerbit. Latar belakang budaya, linguistik, alam sekitar, sejarah dan pendidikan salah satu daripada banyak sebab dan faktor yang dikaitkan dengan penggunaan plagiarism. Ketidakjujuran dalam akademik, penipuan digital dan salah laku akademik adalah pelbagai bentuk plagiarism. Assalamualaikum Ustazah, nama saya Amira Zahida dan kali ini saya akan bercakapkan tentang faktor plagiat di dalam pendidikan di Malaysia. Faktor yang pertama adalah kurangnya persediaan dalam menyediakan tugasan. Ini bermaksud bahawa seseorang pelajar itu perlu ada etika untuk menyediakan bahan-bahan atau idea-idea untuk tugasan yang diberikan oleh pensyarah mereka. Dan sebagai pelajar, kita hendaklah mencari idea-idea yang diletakkan di dalam tugasan, di dalam buku-buku yang berkaitan serta tidak terlalu bergantung kepada internet sahaja. Hal ini kerana apabila kita tiada perancangan terhadap tugasan kita sendiri terlebih awal, kita akan bersikap hendak lebih cepat dan kemungkinan yang kerja kita hantar itu tidak akan diterima oleh pensyarah. Faktor kedua ialah tiada masa yang secukupnya. Ini berlaku kerana pelajar tidak membahagikan masa yang secukupnya untuk menyiapkan tugasan mereka dengan hal-hal yang lain. Hal ini terjadi kerana mereka mempunyai sifat sambil lewa pada diri mereka. Mereka beranggapan walaupun tarikh yang diberikan oleh pensyarah agak lama, mereka boleh menangguhkan tugasan mereka, dan malah masa yang diberikan oleh pensyarah kepada pelajar untuk menyiapkan tugasan adalah agak lama dan lebih daripada cukup. Faktor yang ketiga adalah sifat pelajar itu sendiri. Ini bermaksud bahawa kita sebagai pelajar hendaklah ada tanggungjawab untuk menjadi amanah dan menyiapkan tugasan yang diberikan. Jika seseorang pelajar itu tiada kesedaran terhadap plagiarism dari kecil lagi, mereka akan membawa sifat itu sehingga ke menara gading seperti di universiti. Ini kerana mereka telah didedahkan dengan plagiarism sejak dari sekolah rendah lagi. Hal ini berlaku kerana mereka dari kecil atau dari sekolah rendah lagi terdedah dengan plagiarism. Seperti mereka meniru ketika peperiksaan kerja rakam mereka dan mereka tidak mengeluarkan satu usaha mereka sendiri untuk tanggungjawabnya. Faktor yang keempat adalah pelajar itu tidak mahir dalam mencari maklumat. Seperti mereka hanya mencari maklumat di internet saja, tidak cari di dalam buku atau e-book.
Ini kerana di internet ada sedikit blog yang tidak memenuhi syarat untuk seseorang mencari maklumat. Walau bagaimanapun, pelajar perlu didedahkan oleh kemahiran mencari maklumat dari sejak sekolah lagi. Contohnya mencari maklumat di dalam buku-buku ilmiah dan di e-book. Jika mereka mempunyai kemahiran mencari maklumat, ia akan digunakan pada sekolah menengah mahupun di universiti. Kenapa pelajar perlu ada kemahiran untuk mencari maklumat? Supaya pelajar itu dapat mengenal pasti objektif tugasan mereka untuk mendapat sebuah fakta yang tepat. Jika pelajar tidak didedahkan kemahiran mencari maklumat pada mereka, maka mereka akan cenderung untuk melakukan plagiarism kerana mereka tidak dapat mencari bahan dan idea tugasan mereka. Faktor yang terakhir adalah pelajar tiada kesedaran terhadap plagiarism. Hal ini berlaku kerana mereka berfikiran bahawa meniru atau mengambil hasil dari kerja orang lain adalah hal yang biasa dan tidak salah di sisi undang-undang. Seseorang pelajar itu hendaklah menjadi kreatif apabila melakukan tugasan dan janganlah meniru sebulat-bulatnya dari tugasan orang lain. Di universiti, jika seseorang itu disabitkan bersalah kerana melakukan plagiarism, pihak universiti boleh memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku. Ini kerana plagiarism di universiti adalah salah satu jenayah akademik. Namun begitu, ramai pelajar tidak tahu bahawa plagiarism ini adalah satu salah jenayah akademik. Itu sahaja daripada saya. Saya pass kepada next presentation. Terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan plagiat pendidikan di dalam Malaysia. Yang pertama, akademik pelajar. Apabila seseorang pelajar melakukan plagiat dalam pelajarannya, maka akademik seseorang pelajar boleh menjadi rendah seperti malas belajar dan akan gagal dalam mata pelajarannya, atau diberhentikan dari jurusan akademik dengan serta-merta. Selain itu, kejadian plagiat juga dapat mengurangkan peluang untuk menjadi rujukan yang baik dari pengajar bagi permohonan beasiswa program pengajian di luar negara maupun program pengajian di dalam negara. Ijazah boleh dilucukan sekiranya didapati bahawa pelajar meniru dalam suatu tugasan yang diberi oleh pensyarah. Yang kedua, sekatan disiplin. Plagiat adalah alasan untuk percubaan, pergantungan atau diberhentikan dari pusat pengajian tersebut. Salah laku akademik boleh diletakkan di transkrip pelajar yang mungkin dilihat oleh kolej dan universiti lain. Jadi, pelajar mungkin tidak dapat bertukar kolej atau universiti sebagai pelajar yang pandai. Tiada pemulangan bayaran pengajian atau yuran dikeluarkan ketika pelajar diberhentikan kerana ketidakjujuran terhadap akademik. Sekiranya pelajar adalah pelajar antarabangsa, pemecatan dari pusat pengajian boleh menyebabkan pengusiran dan memalukan keluarga mereka. Yang ketiga, impak kerjaya. Semasa mencari pekerjaan, terutama dalam bidang pekerjaan penguatkuasaan undang-undang kerajaan atau juga seseorang mendaftar dalam perkhidmatan ketenteraan dan sebagainya, penting memiliki sejarah disiplin yang bersih. Tuduhan plagiat di pusat pengajian boleh dipersoalkan tentang etika, integriti dan kesesuaian untuk pekerja penguatkuasaan undang-undang. Dalam pasaran kerja yang kompetitif, bahkan majikan akan mempertimbangkan surat rujukan dari tenaga pengajar untuk menolong mereka. Plagiat boleh dilihat sahaja seorang pelajar pada zaman belajarnya. Yang keempat, peribadi pelajar. Plagiat membuat pelajar tidak akan belajar. Selain itu, menipu memberikan pelajar kelebihan yang tidak adil berbanding pelajar yang lain yang membuat kerjanya sendiri. Ianya akan dihukum kerana melakukan penipuan. Seterusnya, boleh merosakkan reputasi pelajar dan merosakkan kepercayaan terhadap seseorang pelajar. Rakan sebaya mungkin akan hilang rasa hormat dan memilih untuk tidak bekerjasama dalam tugasan kumpulan atau projek kumpulan. Walaupun seseorang pelajar tidak ditangkap, harga diri dapat dipengaruhi kerana pengetahuan bahawa pelajar tidak layak mendapat markah yang tinggi. Yang terakhir, penafian hak.
Dalam banyak kes, pelajar yang melakukan plagiat hanya mempertimbangkan kesan apabila mereka tertangkap melakukan plagiat ataupun meniru. Walau bagaimanapun, sama ada mereka ini tertangkap atau tidak, plagiat ini menyebabkan beberapa kesan kritikal. Seperti mereka menafikan meniru dalam membuat kerja ataupun tugasan yang diberi. Pelajar yang melakukan plagiat ini juga boleh merosakkan hubungan dengan rakan kumpulan dan pengajar, contohnya pensyarah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nabisha binti Makno Manokaran akan membentangkan tentang kaedah penyelesaian isu plagiat dalam pendidikan di Malaysia. Pada era globalisasi ini, isu plagiat hangat diperkatakan dalam kalangan masyarakat setempat maupun media massa. Hal ini berlaku disebabkan sesetengah pelajar yang mempunyai sifat tidak jujur dalam meniru hasil kerja orang lain. Plagiat ini bukan sahaja hasil daripada meniru secara sengaja, tetapi ia juga berlaku disebabkan oleh kekurangan fahaman dalam bidang akademik. Plagiat ini adalah satu amalan yang menggunakan idea dan hasil karya orang lain, iaitu mengaku bahawa itu adalah hasil kerjanya sendiri. Maksud lain bagi plagiat ini adalah mencetak rompak ataupun mengkopi dan paste teks tanpa menyatakan sebarang sumber rujukan atau mengaitkan mana-mana teks kepada pengarang palsu. Oleh itu, terdapat beberapa kaedah penyelesaian isu plagiat dalam pendidikan di Malaysia. Antaranya ialah mengadakan kempen kesedaran kepada pelajar tentang kekurangan plagiat dalam sistem pendidikan di Malaysia ini. Sebagai seorang pelajar, seharusnya ada kesedaran dalam diri mereka tentang originaliti dan keaslian sesebuah karya atau kerja yang mereka hasilkan. Pelajar juga seharusnya teliti dan tidak gopoh dalam menulis hasil karya atau kerja yang mereka hasilkan. Hal ini penting untuk mereka sedar akan kesalahan meniru itu serius dan tidak seharusnya berlaku dalam dunia akademik ini. Pelajar haruslah bersifat tanggungjawab, jujur dan prihatin terhadap kerja yang telah diberikan. Oleh sedemikian, mereka akan lebih menghargai dan memahami hasil kerja itu sendiri. Seterusnya, mengadakan perbincangan bersama guru atau pensyarah tentang idea-idea atau hasil kerja penulisan pelajar. Ia juga dapat membantu menggalakkan pelajar membuat perancangan dan membolehkan guru-guru atau pensyarah melihat sama ada pelajar itu mengumpulkan kertas kerja mengenai topik yang dihasilkan sendiri oleh mereka. Di samping itu, mencari rujukan dari sumber yang benar, pelajar dapat mengelakkan plagiat adalah dengan cara melakukan penyelidikan dan apa yang ingin disertakan dalam kerja atau hasil karya yang ingin disertakan. Selain itu, memberi kredit dalam penulisan, pelajar haruslah menulis kata-kata atau idea yang diterbitkan terdapat dalam akhbar, buku, laman web dan lain-lain. Pelajar juga boleh menggunakan fakta yang diterima umum. Sebagai contoh, angkasawan pertama negara adalah Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Shukr Al-Masri dan sebagainya. Kesimpulannya, terdapat pelbagai kaedah penyelesaian isu plagiat dalam pendidikan di Malaysia. Seperti yang tertera di atas, mereka haruslah diberi pendekatan untuk menarik minat mereka kepada penulisan yang berkualiti, baik dan membuat rujukan yang betul, dan memahirkan diri dalam membuat karya atau kerja yang diberikan kepada mereka. Oleh itu, jenayah plagiat juga haruslah dibenteras dalam kalangan pelajar dan tindakan perlulah diambil kepada mereka. Plagiarism perlu ditegar dari peringkat akaumbi untuk jaminan kualiti penulisan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Ini pula saya akan menerangkan tentang cabaran plagiat. Dalam bidang akademik, gejala meniru oleh pelajar dan penyidikan dianggap sebagai penyelewangan akademik dan bersalah. Ini boleh dikenakan hukuman berat, termasuklah digantungkan ataupun dibuang dari pihak kolej ataupun universiti. Aktiviti plagiat ini bukanlah perkara yang asing lagi. Ianya kerap berlaku di dalam sejarah penulisan, pendidikan dan kesenian. Namun begitu, tindakan dan pemerhatian oleh pihak berkuasa seperti tenaga pelajar perlu diambil bagi menangani masalah gejala plagiat bagi pelajar yang tidak bertanggungjawab agar tidak terus-menerus menular atau tersebar dengan meluas pada generasi baru. Usaha untuk menangani masalah ini hendaklah dilakukan secara berperingkat dan menyeluruh. Hal ini kerana jika masalah tersebut tidak terkawal, ia akan memberi kesan keburukan kepada proses pembelajaran pelajar di kolej ataupun universiti.
Jika dibiarkan, tabiat buruk ini akan terbawa-bawa sehingga ke alam pekerjaan. Pemahaman serta kesedaran yang tinggi berkenaan dengan kesan atau impak aktiviti plagiat ini seharusnya didedahkan dan diterapkan sejak ditadbika lagi dan dipanjangkan sehingga ke peringkat universiti. Kesimpulannya, maklumat pada masa kini mudah untuk didapati pada hujung jari sahaja dengan melayari internet seperti dalam bidang perubatan, bidang akademik, bidang astronomi dan sebagainya. Oleh sebab itu, ramai pelajar pada masa kini telah menyalahgunakan kemudahan yang disediakan dengan melakukan plagiarism. Plagiarism ini berlaku disebabkan atas faktor-faktor yang mendorong para pelajar untuk melakukannya. Ramai di antara mereka menganggapkan plagiarism ini merupakan suatu perkara yang remeh dan mereka tidak mengambil berat tentang plagiarism ini. Mereka juga tidak mengetahui kesan buruk yang akan dihadapi oleh mereka pada masa akan datang. Di samping itu, plagiarism ini perlulah ditangani dengan kadar yang segera agar dapat membanteras jenayah ini pada masa akan datang. Selain itu, kita juga perlu membanteras plagiat ini untuk menjaga nama baik sekolah, universiti dan juga nama negara Malaysia yang tercinta. Sekian, terima kasih Ustazah.